Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was sa'ba idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat lagi bertemu pada bulan ini dalam kuliah talaqi bulanan kita. Dan hari ini merupakan hari Ahad, kita terpaksa lakukan pada hari Ahad berbanding jadual asal yang sepatutnya hari Sabtu. Baik, jadi kita sebagaimana biasa akan membaca dua buah kitab. Jadi kitab yang pertama yang akan kita baca adalah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, sebuah kitab yang mengajar kita bagaimana para ulama memberikan ijtihad secara ringkas dan padat, dan seterusnya. Pada waktu yang sama kita pelajari juga beberapa hukum yang dipetik daripada dalil-dalil berkenaan dengan ibadah kita. Jadi kita dah sampai ke bab menyapu kepala ya. Dah habis dalam bab membasuh muka dan juga membasuh kedua tangan. Dan hari ini kita masuk di dalam bab menyapu kepala, iaitulah al-mas'alatu sadisah minat tahdid. Masalah persoalan yang keenam, iaitulah persoalan tahdid. Tahdid maknanya untuk menentukan limitasi had yang perlu disempurnakan semasa mengambil wuduk, iaitulah menyapu kepala. Baik, kita baca Qala musannifu rahimahullah, ittafaqal ulama'u ala anna mashar ra'si, telah disepakati oleh para ulama sesungguhnya menyapu kepala min furudil wudu, sesungguhnya menyapu kepala adalah satu daripada fardu wudu. Kita dah bincangkan dahulu, maksud fardu adalah yang tak boleh ditinggalkan sama sekali, khususnya apabila menyapu kepala dengan air itu telah pun datang daripada dalil Al-Quran itu sendiri dan bukan maknanya sekadar hadis Nabi, maka dia punya confirmation sabit dia itu adalah sangat kuat ya. Baik, kemudian wakhtalafu, tetapi para ulama berbeza pendapat dan ijtihad fil qadaril mujzi'i minhu, dalam menentukan kadar yang boleh menyempurnakan, boleh menepati kehendak Allah ya. Bila Allah kata wamsahu biru'usikum, sapulah kepala kamu, para ulama sepakat sapu memang confirm, tapi kadar untuk mendapat tunaikan arahan Allah menyapu kepala itu, yang itu yang berbeza pendapat. Fadhahaba malikun, maka mazhab Maliki berpendapat mazhab Maliki. Kenapa dia mulakan dengan Maliki? Kita dah tahu bahawa pengarang kitab ini Imam Ibn Rushd Al-Hafidh adalah seorang yang bermadhab Maliki. Maka macam biasa dia akan mendahulukan madhab yang dia bersama-samanya. Maka mazhab Maliki berpendapat ila annal wajiba mashuhu kulluh ya. Mazhab Maliki berpendapat bahawa wajib menyapu seluruh kembali kepada kepala. Menyapu seluruh kepala. Jadi kalau tuan-tuan ada yang bermazhab Maliki, maka kita akan dapat lihatlah orang yang sentiasa mewajibkan masa wuduk dia kena sapu habis kepala dia. Wa dhahaba Syafi'i wa ba'du ashabi Malik wa Abu Hanifah, manakala Imam Asy-Syafi'i dan sebahagian ulama mazhab Maliki, maknanya mazhab Maliki, Imam Malik itu sendiri berpendapat wajib. Tapi ada di kalangan
ulama dalam mazhabnya sendiri yang tidak sependapat dengan tok imam dia. Bayangkan. Inilah dia perkara yang berlaku. Persepakatan seluruh ulama dalam satu perkara hampir-hampir mustahil. Ataupun mustahil mungkin berkata. Tak mustahilnya dalam bab-bab tertentu je. Dalam bab ini pun walaupun tok guru utama di Imam Malik berpendapat begitu, anak-anak murid dia ada yang berpendapat berbeza. Samalah juga macam kes menyedekahkan Fatihah kepada orang yang telah meninggal dunia. Kan? Imam Syafi'i sendiri tidak berpendapat kita perlu melakukannya. Tapi ulama mazhab Syafi'i menganggapnya boleh dilakukan. Nampak ada perbezaan, ya. Baik. Kemudian apa pendapat mereka ni? Syafi'i dan sebahagian ulama mazhab Maliki dan Imam Abu Hanifah. Ila anna masha ba'dihi huwal fard. Menyapu sebahagian sahaja yang merupakan kefarduan. Sebahagian je, bukan semua. Baik. Wa min ashabi Malik, dan ada juga ulama dalam mazhab Maliki. Banyak ulama dalam mazhab Maliki yang berbeza pendapat dan ijtihad. Sebahagian kata sapu semua ikut tok guru dia. Sebahagian kata sapu sikit cukup dah. Sebahagian kata man hadda hadzal ba'dha bithuluth. Dia menghadkan dengan 1/3. 1/3 daripada bahagian kepala disapu baru cukup. Itu minimum requirement dalam sebahagian ulama mazhab Maliki. Wa minhum man haddahu bithulutsain, dan sebahagian ulama mazhab Maliki mencadangkan 2/3 kepala. Ada yang semua kepala, 1/3 kepala, 2/3 kepala, sebahagian kepala. Banyak betul pendapat. Nak ambil yang mana satu ni, kan? Kita bincang kejap lagi. Wa minhum kemudian wa amma Abu Hanifah, adapun Imam Abu Hanifah, fahadduhu birrubu'. Imam Abu Hanifah pula had dalam mazhab dia dan dia sendiri menganggap cukup sapu kepala dengan 1/4 kepala sahaja. 1/4. Ini maknanya kena matematik juga rupanya dalam bab hukum ni, kan? Jadi kalau siapa-siapa fail matematik tu susah juga ni nak faham, kan? Jadi 2/3, 1/3 ada, 1/4 pun dah ada sekarang ni. Bukan bab faraid je ada ni. Kemudian kita baca dulu kemudian kita hurai, ya. Wa hadda ma'a hadzal qadara min al-yad, dan bagaimana Imam Abu Hanifah punya style dalam mengukur percentage tadi ataupun pecahan tadi tu. Diukur kadar ini adalah mengikut tangan yang menyapunya. Tangan yang menyapu. Ya. Faqala inna mashahu bi aqalli min 3 asabi' lam yujizhu. Iaitulah kalau kita sapu dengan kurang daripada 3 jari, tidaklah menepati kehendak menyapu kepala. Faham ke tu? So jadi tadi dibincang berapa persen kan? Kemudian dalam mazhab Hanafi kata mesti 1/4. Baik, sekarang ni kalau nak dapat ni, dia jangan 1/4, maknanya tangan, daripada tangan. Kadar dia adalah tangan kita ni. Sebab itulah mazhab Hanafi dia bahagikan kepala kita ni kepada 4 bahagian. 1 kat depan ni, 2 tepi, 3, 4 belakang. So 4, 1/4, ikutlah nak depan ke, tepi ke, di sini ke, belakang ke, kira selesai. Tapi nak dapat 1/4 jangan maknanya kurang daripada 3 jari. 3 jari. So maknanya kita ambil air 2 jari. Tak boleh lah. Mazhab Hanafi kata out lah. Kamu kena ikut ni, benda yang kamu gunakan, itulah tangan kita. So maknanya kena telapak tangan ni, boom, itu baru cukup dalam mazhab Hanafi. Baik, wa aslu hadzal ikhtilaf. Wa aslu hadzal ikhtilaf, yang ini rumit sikit. Tersilap, tinggal. Wa amma Syafi'iyyu, dan adapun mazhab Syafi'i ataupun Syafi'i itu sendiri, falam yahudda fil masih, dia tidak ada menghadkan apa yang nak dipegang. Pegangan tu tangan kena sepenuh jari ke, 2 jari ke, 3 jari, tak ada sebut. Wala fil mamsuhi haddan,
dan yang disapu iaitulah bahagian kepala. Kena 1/3 ke 2/3 ke 1/4 1/8 ke, tak ada. Mazhab Syafi'i full stop, tak ada kecoh apa-apa. Sebab apa? Kita akan cerita kejap lagi mazhab Syafi'i punya pendapat. Tapi kesimpulannya mazhab Syafi'i punya pendapat sebenarnya dah ada sekat situ tadi, iaitulah menyapu sebahagian sudah cukup. Sebahagian tu maksud dia apa? Sebahagian tu boleh jadi satu jari kita saja kena, cucuk sikit kat kepala, basah, habis selesai. Begitu Walaupun begitu, jangan salah faham dengan mazhab Syafi'i. Ni ada orang salah faham. Dia kata bila mazhab Syafi'i kata boleh tunaikan keperluan, kehendak, kewajipan sapu kepala dengan begitu mudah, kita pun ambil yang paling ringkas, yang paling mudah, yang satu jari je. Tak, yang satu jari itu jenis yang satu jari, ataupun biasanya ulama-ulama kita ajar 3 helai rambut, kan? 3 helai rambut tu bukan rambut tak diperlukan untuk disapu. Yang perlu disapu adalah kepala. Maknanya tempat tumbuh 3 helai rambut adalah dianggarkan minimum keperluan untuk menunaikan kefarduan sapu kepala. Tapi janganlah kita sapu tempat tumbuh 3 helai rambutnya. Itu adalah minimum, gaji minimum wage. Tuan-tuan kalau kerja, tuan-tuan nak gaji minimum ke maksimum? Kita nak maksimum. So maksimum, nak selamat semua sekali, nak gabungkan semua pendapat dan ambil yang paling selamat adalah sapu semua kepala. Sapu semua kepala dengan tidak menganggapnya wajib, sebab mazhab Maliki anggap wajib. Kita boleh sapu semua kepala dan tak anggapnya wajib. Kalau tak sapu pun sah wuduk, tapi kalau sapu lebih baik. Betul tak? Itu je poin dia yang kita nak ambil daripada ijtihad ini, dan bagaimana kita menyikapi perbezaan ijtihad ini. Bagaimana nak menyikapinya dan bersifat wasati adalah menyapu seluruh kepala apabila ada kemudahan. Maknanya kita di rumah, air pun tak dicatu, hari ni pun dah hujan, alhamdulillah, daripada semalam lagi, so jadi tak ada masalah. Tapi kalau kita berada di tempat kerja macam orang perempuan, pakai tudung pula, kalau nak sapu semua kepala, tempat wuduknya terbuka sikit, so jadi susah nak buka tudung, nak ambil sapu semua kepala susah. Ketika itu kalau sapu semua kepala pula nanti pakai tudung, tudung pun basah, rambut pun berbuah, kan? Jadi ketika itu bolehlah nak ambil pendapat mazhab Syafi'i yang tadi, tapi kalau ketika ada ruang yang sesuai, baiklah kita buat yang terbaik. Baik, sekarang kita nak pergi kepada beberapa perkara untuk saya kongsikan sebelum kita masuk kepada asal ikhtilaf tadi. Kita ambil daripada kitab Wahbah Zuhaili sikit maklumat, untuk tuan-tuan dapat kesempurnaan dalam kefahaman. Yang pertama sekali, bagi pendapat yang mengatakan sapu semua kepala, dia ada cara yang diambil daripada riwayat-riwayat hadis. Caranya, bagaimana caranya? Dikatakan caranya begini, tuan-tuan. Tuan-tuan kena ambil jari ni, buah jari ni, letak dekat sini, mata tuan-tuan ni, dengan rambut ni, pegang sini, campur jari ibu ni bersentuh semua sekali jari-jari ni, macam ni. Dah ambil air macam ni, letak sini, sapu ke atas ini, sapu ke atas ini, dan kemudian tarik ke atas, tarik balik, naik balik. Dia gini tadi, dia naik balik habis. Dia satu pusingan. Itu yang diajar oleh para ulama. Dan begitulah juga yang diturunkan oleh beberapa orang asatizah, guru-guru, masyayikh yang dikatakan mendapat sanad wuduk daripada sehingga Rasulullah, wallahu alam. Tapi kalau ikut dalam riwayat kat sini dan banyak riwayat-riwayat hadis yang lain, tuan-tuan cari, tuan-tuan akan jumpa ada penerangan bagaimana caranya, iaitulah begini, ke depan. Walau bagaimanapun, Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili kata, kalau rambut kamu pendek, kamu tak payah naik ke atas balik, sekali je, gitu. Tapi kalau rambut kamu normal, kamu ke belakang, naik balik dengan rambut kamu akan kelang kabut. So jadi itu adalah tujuan untuk menyempurnakan sapuan air ke atas kulit kepala tadi, kerana rambut kita agak tebal. So jadi nak pastikan dia sampai betul-betul, dia naik atas sekali. Tapi kalau pendek, sekali lalu dah cukup dah, kata Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili.
Baik, sekarang ni kemudian dalam mazhab Hanbali, lupa nak sebut, dalam mazhab Hanbali juga wajib seluruh kepala. Lupa nak sebut. Dalam kitab tadi tu tak disebut mazhab Hanbali kan? Tapi mazhab Hanbali sama dengan Maliki, wajib seluruh kepala. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi umrah ke, pergi haji, tiba-tiba ambil uduk depan orang Arab, ada orang marah kan? Apa ni tak ambil seluruh kepala, dia pun marah. Sebab bagi dia mengambil wuduk dan menyapu air di atas kepala itu mesti semua kepala kalau dia mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Okey. Baik, kemudian dan mazhab Hanbali ada tambah sikit lagi, iaitulah yang wajib juga sapu kepala itu adalah dua telinga, kerana mereka berpegang dengan satu nas hadis al-udhunan minar ra'si yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, dan juga direkodkan oleh At-Tirmizi, iaitulah dua telinga adalah merupakan sebahagian daripada kepala. Sebab itulah dia masukkan telinga tu, bila sapu tadi ni dia akan sapukan juga telinga pun masuk sekali, pakai air yang sama, pakai air yang sama. Habis kat situ. Baik, sekarang kita pergi kepada sebab apa mereka berbeza pendapat. Wa aslu, kita tengok balik kita punya kitab. Wa aslu hadzal ikhtilaf, muka surat ke-37 di perenggan bawah sekali. Wa aslu, kalau siapa yang ada photostat ni. Wa aslu hadzal ikhtilaf, dan asal perbezaan ijtihad ini al-ishtiraku alladhi fil ba, adanya erti gabungan di dalam. Ni payah sikit ni, dia nak tak terjemahkan bahasa Melayu, dia istilah sebenarnya, dia istilah usul fiqh. Al-ishtirak, satu istilah usul fiqh yang bermaksud mushtarak, iaitulah berkongsi. Berkongsi. Contohnya gini, contohnya seorang perempuan, dia adalah ibu dan dia berkongsi juga, dia juga adalah seorang isteri. Betul tak? Dia kongsi. Wanita itu, dia atas nama dia dari satu perspektif dia ibu, satu perspektif lagi dia seorang isteri. So dia ishtirak, dia boleh bawa maksud yang pelbagai, ya. Okey, allazi fil ba, iaitulah pada huruf apa? Pada huruf ba. Pada huruf ba. Ba yang wamsahu bi ru'usikum. Patutnya wamsahu tu maksudnya apa? Dia adalah fi'il. Dia adalah satu kata kerja. Sapulah dan satu kata perintah, fi'il amar. Sapulah ru'usakum, maksud sampai. Kalau tak ada ba tu pun sampai juga. Wamsahu ru'usakum, kepala-kepala kamu. Ru'us tu jadi maf'ulun bih, yang jadi benda yang dikenakan. Faham tak? Ni tata bahasa Arab lah. Contohnya daraba Zaidun Muhammadan. Zaid pukul. Siapa yang kena pukul? Muhammad. Muhammad yang kena pukul. Itulah Muhammad lah jadi mangsa. So kalau sini sapulah. Sapu apa? Sapulah kepala kamu. Tapi Allah gunakan ada huruf ba di situ. Bi ru'usikum. Instead of wamsahu ru'usakum, Allah jadikan wamsahu bi ru'usikum. Maka para ulama melihat huruf ba tu dengan teliti. Tidak ada satu kalimah pun dalam Al-Quran yang tidak ada fungsi. Mesti ada fungsi something yang Allah nak bagi kita faham daripada huruf ba. Maka fungsi dia itulah yang ada pelbagai, yang dinamakan ishtirak. Ishtirak, ya, dalam kalam Arab, dalam bahasa Arab, penggunaan bahasa Arab. Maka wadzalika annaha, tengok balik kertas tuan-tuan. Wadzalika annaha marratan takunu zaidatan mithla qaulihi ta'ala. Dia sebutkan dalam kitab ni, Imam Ibn Rushd kata, sekali ada kalanya dipakai huruf ba dengan erti zaidah, tambahan. Zaidah maksudnya tambahan. Tambahan tu maksud apa? Tambahan tu maksud dia adalah penguat, muakkidah, penguat. Maknanya seolah-olah dia nak, maknanya takwil dia punya takwil tu takwil. Takwil tu maknanya dia punya result dia. Betul tak?
mesti sapu kepala kamu. Betul. Maknanya B itu menjadikan ayat tu, B itu dengan wujudnya dia menjadikan dia satu kefarduan, menjadikan dia sangat penting untuk sapu kepala. Boleh faham? Contohnya dikata Imam Ibn Rushd, contoh dalam firmanullah, dalam firmanullah, tambutu biduhni dalam surah Mukminun ayat yang ke 20. Jadi kita lihat ayat ni penuhnya. Kalau kita lihat ayat ni yang penuhnya, sekejap saya tengok. Surah Mukminun ayat ke-20. Sebelum tu cerita apa? Allah kata dalam ayat 19, fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhil. Kami telah bangkitkan, tumbuhkan bagi kamu kebun-kebun yang ada padanya pokok-pokok kurma, kelapa, wa a'nab, dan anggur-anggur, lakum, untuk kamu manfaatkan, untuk kamu makan. Ya, fiha fawakihu kathiratun, dan pada kebun itu banyak buah-buahan. Wa minha ta'kulun, sebahagiannya kamu sentiasa dan kerap makannya. Ya. Sekejap, mana tadi? Betul. Kemudian wasyajaratan, dan ada juga pokok takhruju min turi Saina, yang dikeluarkan, yang datang daripada turi Saina. Tur dalam bahasa Arab maksudnya jabal, iaitulah bukit Sina, bukit Saina. Tambutu biduhni, ini adalah qiraat yang majority. Qiraat majority membaca dengan ta baris atas, ba baris depan. Tambutu biduhni wasibrin lil akilin, dan menjadi makanan yang dimakan dengannya oleh orang yang makan. Apa maksud dia? Maksud dia buah zaitun. Kata Imam Ibn Kathir, kata Imam Al-Qurtubi, ia merujuk kepada buah zaitun, iaitulah tambutu biduhni, dia tumbuh, wa ma'aha, bi dekat situ, wa ma'aha ad-duhn, iaitulah adanya minyak. Kan minyak zaitun kita makan dengannya, kan? Walaupun kita bukan orang Arab lagilah hebat makan minyak zaitun, kan? Kita taklah hebat sangat sebab mahal, tak banyak buah zaitun ni. Dekat negara mereka banyak buah zaitun, lalu mereka banyak makan, dan sebab itulah orang dia boleh kata sihat jugalah, walaupun cara pemakanan dia tak sihat. Tuan-tuan, cara pemakanan orang Arab ni sebahagiannya tak sihat. Tuan-tuan kalau pergi negara Arab, tuan-tuan tengok banyak jeruk, macam-macam jenis jeruk, menakutkan pun ada bentuk-bentuk dia. Ya, maknanya jeruk-jeruk ni acidic, kan? Acidic dia tak bagus, tapi mereka makan, dan mereka neutralkan dengan makan minyak zaitun, buah zaitun. So jadi dia neutral. Bayangkan orang-orang perempuan dia lepas bersalin 2-3 hari minum Coca-Cola. Tak ada pantang, dia pantang nampak Coca-Cola. Dia minum terus, tapi dia lepas tu dia makan buah zaitun, minyak zaitun. So sihat, masih boleh maintain lagi, umur masih boleh tahan panjang-panjang lagi. Ya. Baik, dan kalau makan pun banyak. Kita tengok macam kita lah, kalau kita pergi sana, kita tempah satu hidangan boleh makan 3 orang kita. Dia kalau ayam tu kita satu pehanya, dia mesti separuh ayam tu maknanya, kan? So jadi cara makan banyak, tapi dia makan minyak zaitun. Baik, itu maksud dia. Ala qira'ah man qara'a tumbitu bi dhammi ta, ya, tapi ada orang, iaitulah dia kata sini ala qiraah, iaitulah berdasarkan cara baca. Qiraat tu qiraat lah, ya. Man qara'a, sesiapa yang membacanya, tumbitu. Ada juga ulama qiraat, ulama Quran, ulama qiraat lah, yang membaca dengan baris yang berbeza. Tambutu yang pertama, yang keduanya tumbitu. Yang membaca tumbitu ni antaranya Ibnu Kathir, Abu Amru, dan lain-lain. Ya, iaitulah daripada min anbata tumbitu, iaitu tumbuhnya dengan duhn, itulah minyak juga, ataupun minyak. Itu yang pertama sekali. Pertama, tujuan huruf ba dekat situ membawa maksud zaidah, tambahan, iaitulah tumbuhnya
confirm dengan minyak sekali. Wa marrah, dan sekali yang lain pula, tadullu, muka surat sebelah kan. Wa marrah, dan sekali tumbuh, bukan, wa marrah tadullu ala tab'id, digunakan maksud ba tu membawa maksud separuh. Tab'id, separuh. Apa maksud separuh? Sekejap, kita pergi dulu yang pertama tadi. Yang pertama tadi muakkidah. Ingat ba yang pertama, ba zaidah yang membawa maksud penegas, memberi konfirmasi. Contohnya dalam bahasa Arab disebut gini, kharaja Zaidun bisilahihi. Keluarlah, kharaja keluar, Zaid nama seorang, bi ada ba, silahihi senjatanya. So maksudnya keluarnya Zaid dan bersamanya ada senjatanya. Confirm bisilahihi. Ya? Itu dah kharaja Zaidun bisilah. Kemudian sama juga macam wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan dengan tangan kamu, bi aidikum, kamu sendiri maknanya yang campakkan, di kamu, ila tahluka, dalam kecelakaan dan kehancuran. Ayat ini dia punya konteks dia iaitulah dalam bab tidak bersedekah. So orang yang tak bersedekah ni dia mencampakkan diri dia di dalam kebinasaan. Tapi ayat ini dipetik secara di luar konteks biasanya, lalu orang pun gunakan juga, bukan di luar konteks, di luar dia punya konteks asal, lalu orang gunakan untuk hukuman tak boleh bunuh diri, hukuman tak boleh mencederakan diri. Ada perbincangan lah kalangan ulama tu, ya. Jangan kamu campakkan diri kamu di dalam kecelakaan, di dalam kehancuran. Yang tak, ayat ni juga digunakan oleh sebahagian ulama untuk mengatakan tak boleh hisap rokok. Iaitulah hisap rokok mencampakkan diri di dalam kebinasaan dan kehancuran. Tak boleh hisap dadah dan minum alkohol dan seumpamanya. Tapi konteks asal dia, mencampakkan diri itu maksudnya dia tidak mempersiapkan diri dia untuk spiritually, untuk di akhirat dengan tidak adanya bersedekah. Baik, sekarang kita masuk balik. Itu yang pertama sekali. Yang keduanya, ada yang membacanya dengan maksud ba itu, ba untuk memberikan maksud sebahagian. Wamsahu bi ru'usikum, maksudnya sapulah sikit, sebahagian kepala kamu. Ya, sebahagian kepala kamu. Baik. So jadi dekat sini mithla qaulil qail, seumpama kata seorang yang berkata, ya, wa mithla qaulil qail, seumpama seperti kata orang yang berkata, akhadtu bisawbihi bisawbihi, aku ambil, dia di bar kat situ, ya, akhadtu, aku telah ambil, thawbihi, sepatutnya thawbahu, aku telah ambil pakaian dia, ya, pakaian dia. Tapi dekat sini akhadtu bi thawbihi, aku telah ambil dengan pakaiannya, bukan dengan, sebahagian pakaian dia, ya, sebahagian pakaian dia. Maka dekat sini ba fungsi dia sebahagian. Kemudian wala makna li inkari hadha fi kalamil Arab, dan bukanlah ini bermaksud untuk mengingkari atau menolak bahawa maksud ba boleh jadi membawa maksud sebahagian. Dan ini adalah qaulul kufiyin wan an-nahwiyin, menurut pendapat ulama-ulama tata bahasa Kufah, ya. Okey, jadi faman ra'aha zaidah, barang ke, jadi kesimpulan dia lah ni. Kesimpulan dia, faman ra'aha zaidatan, sesiapa di kalangan ulama yang berpendapat ba di dalam biru'usikum itu membawa maksud zaidah, tambahan, penguat, maka dia mewajibkan aujaba mewajibkannya mashar ra'si kullihi, menyapu seluruh kepala, ya. Aujaba mashar ra'si kullihi. Silap kat mana? Betul lah. Wa makna zaidah huna,
Dan makna zaidah tambahan hahuna di sini kaunuha, keadaannya muakkidah, iaitulah penguat. Kaunuha muakkidah, penguat. Itu kesimpulan yang pertama. Wa man ra'aha mub'idah, sesiapa yang berpendapat bahawa ba di dalam biruusikum itu membawa maksud mub'idah, iaitulah menyebahagiankan. 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 Tu faham? Bahagi, mensebahagiankan kepala, ya. Lalu aujaba masha ba'dih, dia mewajibkan sapu sebahagian sahaja. Wa qad ihtajja man rajjaha hadzal mafhum bi hadithil Mughirah, dan telah berhujahlah sesiapa yang man rajjaha, yang menguatkan pendapat sapu kepala sebahagian ini berdasarkan mafhum hadis daripada Mughirah bin Syu'bah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi tawadda'a, telah berwudu, famasaha binasiyatihi, dan Nabi sapu ubun-ubunnya, wa alal imamah, dan juga di atas serbannya. Kharrajahu Muslim, hadis direkod dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa in sallamna annal ba', dan sekiranya kita terima, yang ini kejap, ni confuse nanti, kita habiskan dulu kat atas ni. Baik, sekarang kesimpulan kita macam mana? Belum kesimpulan lagi, kita nak tambah satu lagi ilmu untuk tuan-tuan, khususnya penuntut-penuntut ilmu yang serius, ya. Dia huruf ba ni dia ada kaedah dia menurut para ulama. Ba ni iaitulah annal ba idza dakhalat alal mamsuh iqtadat isti'abul alah. Bila ba ni wamsahu bi ru'usikum, siapa yang kena sapu? Ba tu dia masuk dekat alat sapuan tangan ke, atau dia masuk dekat tempat yang disapu? Wamsahu adalah perintah, sapulah. Bi ru'usikum, bi kepala kamu. Bi itu dekat mana? Dekat yang disapu ke dekat yang menyapu? Yang disapu kepala. So jadi dalam kaedah bahasa Arabnya, apabila ba tu masuk dekat benda yang kena, ya, maka ia bermaksud seluruh alat itu perlu disempurnakan. Perlu sempurnakan. Wa idza dakhalat alal alah, dan kalaulah alat sempurna, maknanya alat tu semua tangan tu kena ni, semua alat ni. Dia faham tak? Alat ni, alat sapu apa? Tangan. Maka bila ba tu masuk dekat kepala, kena dekat kepala punya ayat, maknanya semua tangan ni kena lengkap, ya. Tapi kalau ba tu Allah masukkan dekat alat, tapi tak ada dalam ayat ni macam tu, maka maksudnya kena sapu seluruh kepala. Ini adalah hujah aqliyah yang dibawa oleh mazhab Hanafi dari sudut lughah. Mazhab Hanafi bawa, sebab itulah mazhab Hanafi kata paling kurang mesti satu tangan, berdasarkan ba itu masuk ke tempat yang disuruh sapu. Tak tahulah tuan-tuan boleh faham tak boleh faham, kan? Orang awam payah sikit nak faham. Siapa-siapa ni ustaz kena faham, ya. Apa pun bagi orang awam yang mungkin susah nak faham, kena mendapati bahawa bagaimana satu huruf para ulama boleh berbeza pendapat. Ya. Sebab memang huruf itu membawa maksud yang pelbagai. Dan kalau kita tanya kenapa Allah tak bagi ayat yang tak boleh masuk pelbagai, tak. Tujuan dia memang Allah biarkan adanya ikhtilaf di kalangan manusia. Sama ada Allah punya hikmah nak melihat bagaimana manusia menyikapi, melayani perbezaan pendapat dengan aman, dengan sabar. Dan dia juga boleh jadi rahmat. Dia juga boleh jadi satu rahmat apabila adanya ulama yang berbeza pendapat. Orang awam yang bukan ulama akan boleh ikut pendapat yang sesuai pada waktu dan tempat dia. Ada kalanya tak sesuai di satu tempat satu pendapat.
Macam yang saya beritahu tadi lah, ada orang perempuan dia pakai tudung, tak ada tempat wuduk yang sesuai, maka kalau dia nak wajibkan diri dia pendapat Maliki dan Hambali, ya Allah, susahnya Islam ni maknanya. Susahnya Islam. Ya. Begitu keadaan dia. Baik, kemudian apa rambut bagi ulama yang mengatakan, ni tambahan lagi maklumat mana-mana ulama yang kata kena sapu semua kepala, apa rambut yang rambut lelaki khususnya dan perempuan yang melebihi kepala, melebihi sampai bahu ni, itu semua tidaklah wajib untuk dibasuh, disapu, dibasahkan. Yang poin dia adalah di bahagian kepala. Apa-apa yang terjurai semua sekali itu tak payah pun, tak apa. Sebab bukan sapu kepala, tapi bukan sapu rambut, tapi sapu kepala. Ya. Kemudian yang seterusnya, saya dah beritahu tadi, mulakan pembasuhan daripada hadapan dan sampai ke belakang. Mungkin akan kena tengkuk sebab rambut kita ditumbuh di sebahagian tengkuk, ya, maka dah naik ke atas semula bagi yang mampu untuk melakukan, tapi tidaklah wajib. Baik, kemudian kita masuk poin yang disebut oleh Ibn Rushd satu lagi, wa in sallamna, kalau kita dah boleh terima, dia kata kalau kita dah boleh terima annal ba, sesungguhnya ba dalam birusikum itu adalah ba jenis zaidah, penguat. Sebab apa penguat? Sebab dia pegang pendapat Maliki kan kata memang kena sapu semua. So sebab tu dia confirm ini adalah penguat, bukan tab'id, bukan menyebahagiankan. Ya. Baqiya hahuna, timbul satu soalan, dia kata. Baqiya, terbekas, berbekal, terbaki. Hahuna, di sini aidan juga ihtimalun akhar, ada satu andaian yang lain, satu persoalan lain. Apa dia? Wa huwa halil wajib, iaitulah sama ada yang wajibnya al-akhdhu bi awailil asma au bi awakhiriha, sama ada kena wajibnya untuk kita ambil awal nama atau hujungnya. Apa benda ni dia cakap ni kan? Dia cakap ni, kalau kita tengok sini kitab ni. Okey, maksud dia gini. Dia kata bila perkataan ni nak beritahu tuan-tuan betapa detailnya orang ulama ni fikir, kan? Macam juga engineer fikir nak sambungkan jambatan yang besar, kan? Dia kena kira betul-betul matematiknya, mengembangnya besi tu, menguncupnya besi tu, kan? Ulama pun fikir detail juga. Dia fikir bila Allah kata masaha tu satu nama, satu kata nama, sapu itu tertunai apabila kita tamat buat dia ataupun pada permulaan. Faham? Bi awal iliha tu maknanya kita start sapu je. Nak start. Kita start je. Kira sapu lah tu. Atau tak baik, ni belum sapu lagi. Ni baru 1/20 sapu. Kan? Kalau sapu yang terlengkap yang Allah nak adalah dekat hujung tu baru namanya sapu. Boleh faham? Ini persoalan ini hanya timbul kepada mazhab Maliki dan Hambali yang mewajibkan sapu semua kepala. Lalu mereka bincanglah. Tapi kalau tuan-tuan yang bermazhab Syafi'i lah agak-agaknya ni, ya, tak timbul lah persoalan ni. Sebab kita mazhab Syafi'i sebahagian cukup dah, tak kira awal ke hujung ke, tak kira lah mana-mana, janji sapu sebahagian kepala sudah melengkapi keperluan. Ya. Tapi kita bincang kat situ, cuma okey, cukup kat situ. Dia tak hurai panjang, saya pun tak mau hurai lah. Saya pun tak ada nak study apa lagi nanti tuan-tuan menjadi pening. Cuma kita nak beritahu, begitulah detailnya. Permulaan itu sudah dikira melengkapi atau tidak. Tapi kebanyakan ulama dalam mazhab ini mengatakan mesti di hujung. Di hujung itulah barunya namanya sapu, kan? Sebab apa? Logik lah, kan? Kita mula solat, Allahu Akbar, baru nak start solat, baru satu rakaat, patutnya subuh satu rakaat kita tamatkan. Solat ke belum solat? Aku dah mula tadi dah. Itu bukan solat namanya, itu baru mulakan solat tapi tak sah, tak lengkap lagi. Semestilah dekat hujung, kat hujung. Tapi sebenarnya pendapat ulama ni dia ada nak cuba melihat pendapat ulama-ulama yang mengatakan sebahagian. Maknanya
Bagi ulama yang kata sebahagian, seolahnya mereka kata kita sapu sikit sebahagian tu sudah melengkapi maksud sapu seluruh kepala. Begitulah, wallahu alam. Baik, sekarang kita pergi ke satu lagi masalah sebelum kita masuk satu buku yang lain. Al-mas'alatus sabi'ah. Ada soalan sini. Yep. Ya. Kalau masalah dia punya tujuan dia untuk menyampaikan air ataupun masak itu sendiri, ataupun kalau untuk menyampaikan air hanya boleh guna air lain terujan tidak perlu masak. Ditanyakan iaitulah tujuan menyapu kepala itu adakah nak menyampaikan air ataupun aktiviti menyapu dengan tangan itu. Ya. Lalu ditanyakan, dia kata tadi, kalaulah nak sampaikan air, kita guna logik lah. Kita buka paip, kita tadah kepala kita gini je, tangan kita duduk belakang. Kira boleh lah? Jawapannya tak boleh. Jawapan dia sebagaimana yang kita sebut dalam bab ibadat, dia ta'abudi. Bila ta'abudi, bila Allah kata wamsahu biru'usikum, detail wamsahu Nabi tunjuk. So khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku cara kamu mendirikan ibadat. So Nabi gunakan tangan. Kalau Nabi tak menggunakan tangan pun boleh. Walaupun Nabi tak ada paip, Nabi ada bejana boleh. Gitu saja. Tak ada sapu-sapu kan? Tapi tidak ada diriwayatkan demikian. Maka ini menunjukkan bahawa kena menyapu menggunakan tangan adalah satu bentuk ibadat yang mahdah, yang bukan ada makulatul makna. Ya. Ada soalan lain dalam bab sapu kepala? So jadi kesimpulan yang tuan-tuan perlu bawa balik adalah, kalau tuan-tuan mampu, sapulah seluruh kepala, kerana itu akan bercahayalah semuanya insya-Allah di padang mahsyar nanti ataupun di akhirat nanti. Dan cara sapunya iaitulah ini, kepada basuh air itu ini sampai ke belakang, tarik balik ke depan bagi orang yang rasa rambut dia tebal. Ya. Dan mazhab Ambali tak apa, dia sapu telinga sekali, itu tak apalah, kita anggap kita sapu juga bila kita anggap dalam mazhab Syafi'i menganggapnya perkara sunat, ya, tapi disapu secara berasingan dengan air yang berasingan. Yes. Okey, 3 kali kita akan masuk sekejap lagi ni. Ada lagi soalan lain? Tak ada, Tak ada. Kita masuk kepada mas'alatus sabi'ah, masalah persoalan yang ketujuh, minal a'dad, daripada iaitulah persoalan kiraan. Persoalan berapa kali. Ittafaqal ulama, baca ittafaqal ulama bersepakat ala annal wajiba min taharah, iaitulah yang wajib untuk, mana dia tadi? Saya pakai kitab lain, nak tengok anda baca di kitab mana. Annal wajiba min taharatil a'dha' al-maghsulah wa marrah idza asbagh, iaitulah yang wajibnya untuk menyucikan a'dha' anggota-anggota al-maghsulah yang dibasuh, huwa marrah sekali apabila sampai air itulah, apabila boleh sampai air itu. Wa in al-itnain wa thalath mandub, dan sesungguhnya wa innal itnain, sesungguhnya basuh 2 kali dan 3 kali, mandubun ilaihima, iaitulah disunatkan. Mandub digalakkan, disunatkan kedua-duanya. Lamma sah, kerana ia telah sah daripada hadis riwayat Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW tawadda'a, berwuduk sekali basuh, wa tawadda'a, dan juga Nabi juga pernah berwuduk 2 kali basuh, wa tawadda'a thalathan, dan berwuduk 3 kali basuh. Wa li annal amra laisa yaqtadi illa al-fi'l marrah, dan sesungguhnya perintah tidaklah membawa kecuali perbuatan sekali basuh yang pertama sahaja. Iaitulah dalam ayat wuduk disebutkan, tak ada langsung dinyatakan tentang kemestian 3 kali,
disebut sekali saja, dan Rasulullah juga disebut basuh sekali saja, ya, dalam beberapa riwayat. Baik, jadi oleh kerana itu dalam bab 3 kali basuh ini, para ulama selepas itu berbeza pendapat. Wakhtalafu, para ulama berbeza pendapat fi takrir mashir ra'si, pada mengulangi sapu kepala. Kalau bab basuh, muka tu basuh 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali, kepala bukan basuh, kepala sapu. So sapu perlu tak 3 kali? Basuh semua perlu 3. Sapu perlu tak? Ulama berbeza pendapat. Hal huwa fadilah, sama ada ia hanyalah kelebihan. Kelebihan maksudnya disunatkanlah. Am laisa fi takririhi fadilah, ataupun tak ada apa-apa kelebihan pun basuh 3 kali. Yang ada kelebihannya pada basuh je. Pada sapu tak ada kelebihan 3 kali. Fa dhahaba Syafi'i, dan ulama mazhab Syafi'i berpendapat, ya, ulama mazhab Syafi'i berpendapat, ataupun Imam Syafi'i itu sendiri berpendapat, ila annahu man tawadda'a thalathan yamsah ra'sahu aidan thalathan. Barang siapa yang berwuduk dengan 3 kali basuh, hendaklah dia juga menyapu kepalanya 3 kali juga. Okey. Wa aktsarul fuqaha yarawna anna al-mazha la fadilah fi takririhi, tetapi sebahagian besar ulama, aktsar, sebahagian besar ulama, fuqaha maksud dia ulama-ulama yang spesialis dalam bidang fiqh, yarawna berpendapat annal mazha, sesungguhnya sapuan, la fadilah, tidak ada kelebihan dalam mengulanginya sehingga 3 kali. Itulah pendapat 3 mazhab, Hanafi, Maliki dan Hambali. Mereka semua sapu sekali sahaja. Mazhab Syafi'i sapu 3 kali, ya, kerana menganggap ia fadilah. Baik, dalam bab ini kita boleh tengok sikit dia punya perbincangan oleh Wahbah Zuhaili. Yang mana dia disunatkan sahaja kerana Rasulullah berwuduk dengan sekali basuh sahaja pada kepala. Ini ada satu dalil, ya. Dan ada kala Rasulullah berwuduk dengan 2 kali basuhan. Hadza yudha'ifullahu bihil ajr marratain. Bila kamu sapu basuh 2 kali dalam basuhan, Allah akan gandakan pahala kamu 2 kali. Dan Rasulullah pun berwuduk dengan 3 kali basuhan pun ada juga. Ini diriwayatkan daripada Imam Tirmizi dan Daraqutni, dan disebutkan bahawa ada riwayat perawi yang dhaif, ya. Dalam satu riwayat hadis lagi, seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid menceritakan bahawa Rasulullah punya sifat wuduk. Dia berkata, wa masaha bi ra'sihi marratan wahidah. Hadis disepakati Bukhari dan Muslim. Rasulullah menyapu kepalanya sekali sahaja. Sebab itulah 3 mazhab kata sekali je. Sebab ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Dan kemudian ada seorang sahabat lagi meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu taala anhu, yang mana dikatakan Ali berkata, Ali berwuduk, kemudian dia sapu, wa masaha bi ra'sihi maratan wahidah, dia sapu kepala dia sekali saja. Thumma qala, kemudian Ali pun berkata, hadza wudu'an nabi, ini adalah wuduk cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Tirmizi, hadis yang hasan sahih. Okey, jadi itulah semua antaranya dalil-dalil yang dipegang oleh para ulama majoriti. Manakala mazhab Syafi'i pula berpendapat 3 kali sapuan.
berpegang kepada satu riwayat daripada Anas bin Malik yang berkata ats-tsalath afdal, 3 kali adalah lebih baik. Dan juga daripada hadis Uthman bin Affan yang membasuh lengannya, tangannya 3 kali dan menyapu kepalanya 3 kali. Kemudian dia berkata, ra'aitu Rasulullah, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala mithla hadha, membuat seperti ini. Nampak? Tetapi ulama majoriti menolak hadis yang dipegang oleh mazhab Syafi'i kerana pada mereka dan penilaian mereka hadis itu adalah hadis yang lam yasih, tidak sah. Ya. Dan Wahbah Zuhaili punya pendapat, wa yadhhar anna ra'yal jumhur aqwa dalilan minas sunnati sahihah. Kata Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, pada pendapat dia, pendapat jumhur iaitulah sapu kepala sekali saja itu adalah lebih kuat dari sudut dalilnya. Wallahu a'lam. Jangan marah saya pula. Wahbah Zuhaili cakap, bukan saya cakap. Dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillah tu. Ya. Baik, jadi itu adalah sedikit tambahan. Kita masuk balik dalam kitab kita. Wasababu ikhtilafihim fi dhalik. Sebab ikhtilaf wasababu ikhtilafihim fi dhalik, sebab ikhtilaf mereka dalam perkara itu, ikhtilafuhum fi qabuli ziyadatil waridah fil hadithil wahid, iaitulah pada perbezaan mereka menerima tambahan yang ada dalam hadis wahid. Mana dia? Al-hadis al-wahid, dalam satu hadis ataupun hadis ahad. Idza atat min tariqin wahid, yang mana hadis ini datang daripada satu jalan saja, yang tidak walam yarahal akthar, yang tidak menerimanya majoriti. Wa dzalika anna aktsaral ahadis, itu adalah kerana aktsaral ahadis, kebanyakan hadis-hadis, allati ruya fiha, yang diriwayatkan pada hal ini, annahu tawadda'a thalathan, iaitulah Rasulullah berwuduk 3 kali daripada hadis Uthman dan lain-lain. Lam yunqal fiha illa annahu masaha wahidatan faqat. Banyak hadis yang cerita Nabi sapu kepala ni banyak dikumpulkan dalam satu bakul. Kebanyakannya cerita Nabi memang 3 kali bab yang lain basuh, tapi kepala sekali je. Jadi ada satu hadis, satu hadis yang cerita Nabi sapu 3 kali, tapi yang itu bercanggah dengan hadis-hadis yang lain yang cerita Nabi sapu sekali saja, gitu. Wa fi ba'd riwayat an Uthman, dan dalam sebahagian riwayat daripada Uthman, iaitulah yang macam saya sebutkan tadi, annahu alaihi salatu wasalam, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi thalathan, Nabi sapu kepalanya 3 kali. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan juga Ibnu Khuzaimah, dan dianggap sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wa abdada asy-Syafi'i wujuba qabuli hadhihi ziyadah bi zahiri umum, dan Imam Syafi'i menyokong kewajipan untuk menerima tambahan hadis ini. Tambahan ini payah sikit sebenarnya, dia ilmu hadis, ulum hadis, iaitulah bab ziyadah, ya. Imam Syafi'i menyokong kewajipan untuk menerima tambahan, iaitulah kalau dalam semua riwayat lain tak ada kata 3 kali, ada satu je riwayat tambahan dah yang ada maklumat tambahan ni. So Imam Syafi'i anggap yang ada maklumat tambahan ni wajib kita terima. Mesti terima juga. Dengan zahir umum mariwaya anna alaihi salatu wasallam tawadda'a marrah, dengan umumnya hadis yang lain, sokongan hadis yang lain, iaitulah yang menceritakan Nabi berwuduk kadang-kadang sekali basuh, kadang-kadang 2 kali, dan ada yang 3 kali.
Umum, hadis ni umum, tak sebut semua anggota ke, ada anggota tertentu kepala tak masuk ke, umum. Ada sekali-sekali, dua kali basuh, tiga kali basuh, maka tak ada sebut pun kepala yang mana satu. Maka hadis ni umum. Hadis umum ni menyokong hadis ziyadah tadi tu, hadis yang ada tambahan maklumat, iaitulah Nabi sapu kepala 3 kali. Maknanya itu cara yang nak digunakan oleh Imam Syafi'i. Wa dzalika annal mafhum min umumi hadzal lafz wa in kana min lafzi sahabi huwa hamalahu ala sairil a'dha'il wudu. Itu saya sebutkan tadi, iaitulah hadis ini umum ni, mafhum dia umum, lafaz dia umum, dia datang daripada lafaz sahabat yang boleh dianggap atau boleh dibawa maksud dia kepada semua anggota, bukan terkecuali kepala. Bukan terkecuali kepala. Maksudnya semua, telinga pun 3, maknanya tangan 3, muka 3, tangan 3, kepala 3, telinga 3, kaki 3, habis. Maknanya kita boleh buat andaian begitu katanya, sairil a'dha' wudu, semua, illa anna hazi ziyadah laisat, kecuali yang tambahan ada confirm specifically sebut kepala 3 kali itu, cuma tak ada dalam riwayat Sahih Bukhari Muslim je, kata dia. Sahihain, tak ada dalam Sahihain je. Itu je, kurang dia sikit. Fa in sahhat, dan kalaulah sahih hadis ini, yajibul masiru ilaiha, maka hendak wajiblah kita al-masir, ambil dia, tempat rujuk dia. Al-masir, tempat ambil, kita wajib ambilnya. Lianna man sakata an syai'in laisa huwa bihujjatin ala man dzakarahu. Lianna man sakata an syai', kerana kalau sesiapa yang senyap daripada satu perkara, laisat huwa bihujjatin ala man dzakarahu, tidaklah ia kesenyap itu satu hujah kalau ada yang lain menyebutnya. Jadi walaupun Nabi tak, dalam riwayat lain semua tak ada sebut kepala ni 3, senyap, silent, itu bukanlah hujah untuk menafikan satu hadis yang kata kepala pun 3. Begitu maksud dia, ya. Wa aktsarul ulama, dan sebahagian besar ulama, aujaba tajdidil ma', sebahagian besar ulama mewajibkan tajdidal ma'i li mashir ra'si, ambil air yang baru untuk sapu kepala, qiyasan ala sairil a'dha, sebagai analogi, diambil menyerupai semua anggota-anggota lain. Anggota lain, kalau kita dah basuh muka, tak boleh kita nak ambil air basuh muka tu tadah basuh tangan pula, tak boleh. Tak boleh. Kecuali sebahagian ulama kata air yang kedua boleh. Kalau memang dah kemarau habislah, tak ada air langsung dah ni. Yang pertama tak boleh. Air yang kedua ambil kat janggut dia, sapu tangan pula. Ada ulama yang kata boleh. Tapi kalau ada air jangan buat gitulah. Okey, itu maklumat je. Wa ruya an Ibnul Majishun annahu qala, dan diriwayatkan daripada seorang ulama Maliki bernama Ibnul Majishun, annahu qala, dia berkata, idza nafadhal ma', ni dia kata ni, apabila air dah siap basuh, dan yang berbaki daripada basuh kepala itu, bibala lihyatihi, iaitulah dengan basahnya, sampai basah janggutnya. Idza nafadhal ma' na'u masaha ra'sahu bibala lihyatihi wa huwa ikhtiyar Ibnu Habib wa Malikin wa Syafi'i, dan itu adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Habib, Malik dan Syafi'i, iaitulah habisnya air digunakan untuk basuh kepala dengan basahnya janggutnya. Ni saya kena tangguh ni, dia punya detail dia, saya sendiri kurang jelas maksud yang nak disampaikan. Wallahu alam. Boleh nak takwilkan tapi takut tak betul. So, jadi baik saya tidak menakwilkannya. Kemudian yang seterusnya, wa yustahabu fi sifatil mashi, dan digalakkan dalam sifat basuh itu, an yabda, untuk dimulakan bimuqaddami ra'sihi, dengan permulaan kepala,
fayamurru yadaihi, dan dijalankan dua tangannya ila qafahu, ke belakang begitu, ya, ke atas, naik ke atas, ke tepi sekali. Thumma yarudduhuma, kemudian dikembalikan ila haitsu bada'a, di mana dia mulakan, ala ma fi hadis Abdullah bin Zaid Ats-Tsabit. Itu adalah berdasarkan daripada hadis Abdullah bin Zaid bin Thabit, ya, yang diriwayatkan oleh kebanyakan ulama-ulama hadis. Wa ba'dul ulama, dan sebahagian ulama, yakhtar an yabda, sebahagian ulama memilih untuk memulakan basuhan kepala min muakhari ra'si, daripada belakang kepala. Wa dzalika aidan marwiyun, itu juga diriwayatkan min sifati wudu'ihi alaihi salatu wasalam, itu juga diriwayatkan daripada sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis Rubai' binti Muawwidh, seorang sahabat wanita yang bernama Rubai' binti Muawwidh, illa annahu lam yuthbit fi sahihain, kecuali dia kata sini hadis yang mula daripada belakang ini tidaklah sabit dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dan hadis itu kalau kita lihat dalam salinan kitab yang tuan-tuan ada ni, iaitulah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu bi yadayhi, Rasulullah membasuh menyapu kepalanya dengan dua tangannya. Fa aqbala bihima wa adbara ba'da abi muqaddami ra'si wa thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a min. Nombor 5. Tak, yang itu hadis yang mula daripada depan. Hadis mula dari belakang ada tak? Okey. Hadis yang memulakan daripada belakang di dalam nota kaki, Rasulullah berwuduk ketika Rubai' ada di dekat situ, masaha bi ra'sihi, Nabi menyapu kepalanya, wa masaha kullu min fawqi sya'ri kullu nasiyati bi masabi syai' la yuhariku sya'ra an hayati. Bila masaha bi ra'sihi maratain bi bada'a. Okey, ni yang bawah ni. Wa fi lafzin masaha bi ra'si maratain, Rasulullah menyapu kepalanya dua kali, bermula dengan bi muakhirihi, dengan belakang, thumma bi muqaddimihi, kemudian di depan, dan kemudian bi udhunaihi kiltaihima, dengan dua telinganya, dalam telinga dan juga di luar, sebelah luar telinga. Okey, begitulah perbincangan tentang menyapu 3 kali. Kesimpulan kita, jumhur sapu sekali sudah cukup. Mazhab Syafi'i kata 3 kali. Jadi kalau tuan-tuan rasa air cukup, sapulah 3 kali. Habis cakap, habis cerita. Tapi kalau tuan-tuan rasa berat nak pegang kepada dalil sebutir-sebutir ni dan rasa lebih selamat, sebab 3 mazhab ni ulama dia memanglah sama dahsyat dengan ulama mazhab Syafi'i, maknanya sekali pun cukup dah. Ya, begitulah dalam bab menyapu kepala. Jadi sebab berbezanya pendapat adalah hadis. Yang majoriti hadis sebut tak ada sapu kepala 3 kali. Mazhab Syafi'i pegang ada satu hadis yang spesifik sebut 3 kali. Dia dianggap tambahan, ada maklumat tambahan dalam tu. Bila maklumat tambahan bercanggah dengan yang majoriti yang sahih yang tak ada maklumat tambahan mengikut ulama hadis, maka yang majoriti akan kuat, yang minoriti itu akan menjadi dipertikaikan sebenarnya. Tapi ada situlah menyebabkan perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam 3 kali atau sekali sapu kepala. Wallahu alam. Baik, jadi itu sahaja kita punya pengajian dalam bab Bidayatul Mujtahid pada hari ini. Jadi kita pergi kepada soalan yang bertulis dulu. Soalan ni tak ada kaitan ni. Ustaz, bolehkah kita pelihara serigala seperti binatang peliharaan? Dan adakah dia haram seperti anjing? Memelihara serigala tidaklah haram kecuali kalau confirm dia memudaratkan. Kalau tuan-tuan nak bela buaya pun boleh. Boleh tawarkan kena tampar dengan bomoh. Kan? Nak tengok betul ke tak betul nampak buaya kan. Tapi kalaulah ikut hukum asal, hukum ghalibnya, hukum ghalib ni terpakai tuan-tuan. Ghalib ni maknanya yang majoriti adalah bahaya, maka janganlah. Yang membahayakan diri semuanya tidak dibenarkan dalam Islam.
Ya. Tapi kalau tuan-tuan memang saya tengok ada dalam YouTube ke apa, ada seorang ni dia bela rimau. Rimau tu dia bela daripada kecil. Jinak ke main. Vacuum cleaner pun rimau tu takut. Apa benda lah rimau ni, dia tak tahu dia punya kuasa. Kan? Tapi tak tahu lah. Tapi masih lagi terdedah kepada bahaya kerana nature harimau tu dia tiba-tiba dia boleh jadi luar biasa. Bayangkan manusia ni pun yang tak apa kuat ni, tapi kalau tiba-tiba dia menggila, boleh tahan juga menggelupur dia tu, kan? So kalau harimau menggelupur mati terus. Kalau orang menggelupur cedera-cedera je, lebam-lebam je kita, tuan-tuan. So sebab itu kita tak galakkan. Samalah juga macam serigala tadi. Sekali tiba-tiba dia tak jinak, kan, macam yang berlaku di United Kingdom. Saya ada dengar banyak berita. Dia orang ni bela anjing. Anjing ni best friend. Sebab anjing ni tak pernah nak apa nama tu, yelah, anjing ni kata best friend lah. Dia tak pernah nak membebel, kan. So jadi dia banyak membantu. Tapi bila mana dia ada baby, orang ni, pasangan ni ada baby, walaupun anjing tu dianggap jinak, tiba-tiba kena gigit baby ni dengan anjing ni. Walaupun anjing tu dah memang lama bersama dia. Masuk berita banyak kali juga kes-kes begini berlaku. Tuan punya anak yang kecil digigit oleh anjing kepunyaannya sendiri. Jadi sebab tu eloknya janganlah, walaupun hukum asal dia harus, kecuali dengan ghalibnya ada bahaya, jangan. Kucing ada bahaya juga, tapi ghalibnya tak bahaya. Ghalibnya ada juga orang kena cakar, tapi cakar tu just parut sikit lah tu hilang lah. So jadi dia harus, dan ada sunnah Nabi pun, ada sunnah daripada sahabat pun menunjukkan ada. Semasa, soalan seterusnya, semasa berwuduk, air wuduk dirasakan tidak rata ke seluruh anggota, tapi dia tetap meyakinkan diri bahawa dia dah basuh sempurna, sekalipun hakikatnya dia memang tak basuh sebenarnya. Adakah wuduknya sah? Kalau dia kata dia dah, hakikatnya dia tak basuh lah. Yakin dia mestilah ada qarinah, dia mesti ada bukti, ada evidence, ada ba'da thubut, ba'da adanya dalil, bukti. Ya, so yakin tak boleh maknanya belum basuh tapi dah basuh lah, dah basuh, tak boleh. So jadi ketika ini kita nak kena differentiate di antara was-was dengan yakin. Kita memang tak nak layan was-was kalau was-was. Tapi kalau memang belum basuh, tak boleh lah, itu bukan was-was, itu memang belum basuh. Itu kita nak kena bezakan di antara keduanya, ya. Baik, kemudian soalannya seterusnya berkenaan duit BRIM. Pahala ni pasal BRIM pula ni. BRIM BRIM kita tangguh dulu dah, ya. Buat ke ujung nanti kalau ada masa. Bolehkah, soalan kedua, bolehkah perempuan period berada duduk dalam surau masjid untuk mendengar majlis ilmu? Adakah diperlukan duduk di luar masjid surau? Ini ada khilaf di kalangan ulama. Kalau majoritinya tak boleh duduk di ruang solat ni, ya. Dia boleh lalu sahaja, ya. Tetapi ada minoriti di kalangan ulama dan muhaqqiqin di kalangan ulama semasa juga cuba kaji balik dalil-dalil dan seumpamanya, ada yang membenarkan, ya. So jadi sekarang ni duduk dalam masjid, kalau nak lihat dia kena larangan itu, ada ulama yang menganggap dia maqulatul makna, ada sebab logiknya dia dilarang, iaitulah boleh mengotorkan masjid dengan titisan darahnya, ya. Walaupun dia mungkin dah ada apa nama tu pad yang canggih, tapi mungkin tengah darah dia tengah banyak, dia boleh juga mungkin menembusi pakaiannya macam berlaku di sebahagian wanita, ya. Maka sebab tu dia tak nak mengotorkan masjid, tempat sujud dan seumpamanya. Maka tapi ada perbincangan, kalau itulah sebabnya, habis kalau dah di hujung-hujung period, boleh lah. Sebab dah tak ada apa sangat dah, darah tak ada menitik apa dah, pakai pad elok-elok, duduk elok-elok. Jadi kat sini saya lihat dalam perbincangan para ulama, tak ada berapa ramai sangat ulama yang berani nak mengatakan boleh dengan tepat. Sebab memang dalam ayat Quran sebut memang lalu je. So mereka bimbang nak takwil ayat ni kepada maqulatul makna, so jadi mereka tak berani. Ada beberapa ulama minoriti sahaja yang cuba mengatakan diharuskan. Maka dalam konteks kita ni, kalau tuan-tuan dan perempuan nak ambil sebagai panduan, saya kira eloklah duduk di koridor masjid, sudah mencukupi untuk majlis ilmu dan seumpamanya. Itu mungkin dianggap pandangan pertengahan lah.
Wallahu alam. Soalan seterusnya, adakah hadas kecil saya terangkat dan boleh terus solat tanpa perlu ambil wuduk setelah selesai mandi junub? Tetapi semasa mandi junub saya melakukan perkara yang membatalkan wuduk seperti memegang kemaluan atau kentut. Sebelum mandi pun saya tak ambil wuduk. Mandi wajib ekspres, dia kata. Jadi jawapan dia tak boleh. Mandi junub yang boleh dikira sebagai wuduk sekaligus itu adalah pendapat mazhab lain. Dalam mazhab Syafi'i kita ada tertibnya. Kena wuduk ada tertib. Tertib itu merupakan salah satu di antara yang wajib dalam wuduk. Mazhab lain tak apa. Ada yang kata tak tertib pun terjun sungai je selesai terus. Wuduk selesai, mandi junub pun selesai. Tapi tuan-tuan tak nak ambil mazhab lain kan? Tuan-tuan mazhab Syafi'i kan? Mazhab Syafi'i tuan-tuan kena ikut lah. Kan? So khususnya pula tuan-tuan pegang kemaluan. Memang ada pendapat mazhab lain yang kata pegang kemaluan pun tak apa. Hal huwa bid'atun min, kan? Nabi sebut pada sahabat dia kan satu bahagian daripada kamu, menunjukkan seolah tak batal pun wuduk pegang kemaluan. Tapi majoriti ulama kata batal. So jadi kalau kita pegang kemaluan dan terkentut pula lagi, kentut confirm lah 4 mazhab kata batal lah, kan? So tengah mandi tu terkentut-kentut, wah dahsyat tunggu ni, kan? Tuan-tuan, so memang maknanya mandi tu telah melakukan perkara membatalkan, maka kena ambil lah wuduk balik, ya. Soalan kedua, selepas ambil wuduk saya terus solat tanpa mengelap muka yang basah. Kemudian air yang ada di muka telah masuk dalam mulut semasa solat dan saya menelan air itu. Okey, tak mengelap muka ni disebut oleh para ulama adalah sunat sebab dia ada fadilat dia. Tapi sebab air zaman kita ni mungkin cuaca, mungkin environment kita tak berapa bersih, kalau air tu kita tak lap, ada orang dia gatal, dia alergi, air tu kering dengan rasa kegatalan. Ini akan menyebabkan kita terpaksa nak sapu muka sewaktu solat. Sedangkan sapu muka sewaktu solat Nabi tak suka. Imam Nawawi mengambil hadis daripada hadis-hadis Nabi, membuat kesimpulan kalau nak sapu pun sekali saja dalam satu hadis sebut. Jadi kalau kita muka gatal si nak sapu je, dia akan jadi hilang daripada khusyuk dan hilang daripada keseriusan ketika solat. Ketika itu kalau terpaksa lap muka, lap. Kalau tak lap muka, air menitis. Air tak menitis, dia menjala masuk ke mulut, ya. Itu saya kira dimaafkanlah. Air tu dimasuk mulut dan telan, bukanlah macam minum air sangat. Patutnya tengah solat ni tak boleh makan dan minum, dia membatalkan puasa. Tapi saya kira itu tidak dianggap minum, kecuali lah betul-betul air masuk daripada hidung dia jatuh semua dia minum sekali, kan. Yang itu tak adalah orang buat begitu, saya rasa. Wallahu a'lam. Yang keseluruhnya, sebelum solat saya berkumur mulut dengan Listerine. Kemudian saya berkumur-kumur dengan air untuk hilangkan rasa Listerine. Tapi rasa Listerine masih ada di lidah. Adakah boleh saya solat? Kalau berpuasa, batalkah puasa jika masih ada rasa di lidah? Kalau solat, masih boleh solat, tak ada masalah. Kita dah buat sebaik yang mungkin untuk menghilangkan apa-apa baki. Yang lebih-lebih itu dimaafkan, ya. Macam juga najis yang berada di jalanan ni, tuan-tuan, ya. Kita pakai selipar ni, kita pun tak tahu ada najis melekat ke tak melekat, air hujan ni sebagainya, boleh solat, tak ada masalah. Kalau berpuasa tak payahlah pakai Listerine pula, ya, mengada-ngada pula lebih, kan. Kalau puasa ni kita berkumur pun kumur sikit, ya. Dan kalau gosok gigi pun tak payahlah nak pakai ubat gigi banyak-banyak sangat. Jadi ketika itu ada lebih baik khilaf, jauh daripada khilaf, ya, dan syubhat. Nombor 4, adakah berdehem untuk mengclearkan tekak, batuk atau bersin yang kuat membatalkan solat? Betul-betul ketika diperlukan tidak membatalkan. Tapi kalau berdehem sebab nak bercakap dekat orang kat luar, nak beritahu kita tengah solat, batal solat. Kalau berdehem itu membawa maksud untuk berkomunikasi, adalah batal solat. Tapi dalam mazhab Asy-Syafi'i, bab berdehem ni dia agak sensitif, agak strict, ya. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i menganggap berdehem yang 2 kali dehem membatalkan solat, dengan sengajalah. Tapi kalau kita kahak dah tersangkut Fatihah kita, terpaksa berdehem, itu tidaklah membatalkan solat. Bolehkah kita sapu kepala dengan telinga dengan satu basuhan walaupun kita berpegang mazhab Syafi'i? Oh, ni payah sikit ni. Boleh kalau tuan-tuan ada asatizah ulama yang tuan-tuan pegang, maka hukumnya diharuskan untuk tuan-tuan buat perkara ini, ya. Doktor saya bekerja sebagai ejen takaful insurans.
Kewangan ni nanti dululah, kita masuk bab ibadat hari ni. Dianggap sihir atau syirik jika bomoh ustaz menggunakan ayat Quran untuk perubatan dengan rata-rata masih kabur, tiada bukti. Yang ni pun kemudian apakah takrif masjid dalam konteks dibenarkan iktikaf? Konteksnya adalah masjid yang dilaksanakan solat Jumaat. Solat Jumaat itu kebanyakan ulama kata. Dan solat tahiyatul masjid sama juga, diniatkan pembinaannya untuk sebagai masjid, ya, dan juga masjid jami', maknanya orang-orang solat Jumaat di dalamnya. Sebab saya pernah tengok di sebuah surau pun digantung niat iktikaf di surau itu untuk perhatian. Mungkin ada surau yang buat solat Jumaat, ya, dan didirikan dengan niat Jumaat walaupun dia kecil, maka itu dibenarkan, ya. Terdapat beza antara masjid, surau Jumaat, surau dan seumpamanya. Jadi kesimpulannya tadi, majoriti para ulama menyebutkan dia adalah masjid jami', iaitulah masjid yang orang berkumpul untuk mendirikan solat Jumaat, confirm. Berkumpul untuk mendirikan solat-solat fardu, ya, yang itu diniatkan sebagai masjid. Tapi kalau masjid biasanya ada Jumaat lah, maka itu pun confirm. Tapi kalau surau tak confirm. Tapi sebahagian ulama, contohnya tak salah saya mazhab Hanafi, menganggap kalau dia memang khas untuk solat macam surau ni, dia ada juga yang berpendapat iktikafnya diterima. Wallahu a'lam.